Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersambung kepada tajuk kita yang baru, iaitu berkaitan dengan konsep sosiologi. Saya mengharapkan semua pelajar dapat mengikuti semua slide ataupun video yang akan saya kongsikan ini, supaya dapat kita sama-sama memahami apakah yang dimaksudkan dengan sosiologi, psikologi yang akan kita sentuh dalam kuliah kita pada minggu ini. Jadi kita akan tengok kepada konsep sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin, iaitu sosio, bermaksud berkongsi. Sosiologi digunakan oleh Auguste Comte di Perancis dalam karya bertajuk Positif Filosofi Falsafah Positif 1842. Sosiologi pendidikan lebih dipengaruhi oleh para sosiologi seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Edward Ross Charles dan lain-lain yang boleh kamu perhatikan dalam slide yang saya akan kongsi di sini. Dan untuk itu saya berharap agar semua pelajar dapat mencari bahan-bahan tambahan berkaitan dengan sosiologi, supaya kita lebih memahami apakah yang sedang kita sentuh berkaitan dengan konsep sosiologi dalam kuliah kita pada hari ini. Kemudian sosiologi dari segi literal, iaitu sosio, yakni teman dalam bahasa Greek, Latin, dan logos, pengetahuan. Dan jadi bila kita gabungkan antara sosio dan logos, mana kita lebih ditekankan bahawa kajian ini adalah mengenai masyarakat, iaitu masyarakat yang ada di sekitar kita lah. Dan kalau dalam pendidikan, maknanya kita mengkaji tentang warga sekolah itu sendiri, sama ada dari segi pelajar, dari segi guru, dari segi semua staf yang ada di sekolah. Jadi itu yang kita namakan sebagai sosiologi, iaitu kajian berkaitan dengan masyarakat. Dan kalau kita di sekolah sosiologi pendidikan, maknanya kajian kita ataupun tumpuan kita lebih kepada warga sekolah itu sendiri. Jadi segi operasinya, kajian mengenai kehidupan sosial, perubahan sosial yang berlaku dalam satu masyarakat dan juga penyebab perubahan sosial, yakni social causes, dan juga kesan tingkah laku individu dalam satu institusi sosial dan sebagainya. Jadi kita mengkaji bahawa dalam kehidupan kita di dalam masyarakat, kita adalah ejen kepada satu perubahan. Mana kalau kita berubah, otomatik masyarakat akan berubah. Dan apabila satu perubahan itu berlaku, maknanya akan ada kesan daripada apa yang telah kita laksanakan. Contohnya, kita berada dalam kawasan yang para penduduknya seorang dalam kehidupan dalam norma masyarakat yang lembut, iaitu dari segi tutur kata, dari segi perbualan. Jadi dia akan memberi kesan kepada individu yang lain yang dalam kelompok masyarakat. Lepas itu kita perlu melihat kepada sekitaran kita, supaya apa yang berlaku kita boleh kenal pasti kenapa ini berlaku dan kesannya dalam kehidupan masyarakat yang lain. Jadi kesimpulannya dapat kita katakan bahawa sosiologi merupakan kajian saintifik tentang masyarakat manusia dan tingkah laku sosial manusia. Jadi ini ialah secara umum berkaitan dengan sosiologi. Tapi apabila kita sentuh tentang sosiologi pendidikan, mana kita lebih menekankan kepada kajian ataupun penekanan kita kepada pelajar dan guru yang ada dalam sebuah sekolah, dan juga warga lainlah yang terlibat dalam struktur organisasi di sekolah. Jadi tujuan sosiologi adalah untuk menyelidik, kita tahu, untuk menyelidik, untuk mengetahui, memahami struktur asas masyarakat manusia, faktor-faktor yang menentukan dan melemahkan kumpulan, dan untuk mempelajari keadaan-keadaan yang mengubah kehidupan masyarakat. Jadi tujuan sosiologi ini banyak. Pertama, dia untuk menyelidik kenapa benda itu berlaku dan apa yang boleh dibantu untuk membolehkan suatu perubahan itu kita laksanakan, dan juga untuk mengetahui apakah punca-punca mungkin punca-punca yang menyebabkan suatu itu berlaku, dan juga memahami apakah struktur asas dalam masyarakat. Jadi dengan adanya segala ilmu atau pengetahuan ini, jadi kita akan dapat laksanakan beberapa perubahan yang boleh membantu masyarakat untuk ke arah yang lebih baik. Jadi ilmu sosial juga tumpu pada kelompok masyarakat. Jadi satu keluarga juga masyarakat, dua keluarga juga masyarakat, dan keseluruhan dalam sebuah kampung, dalam sebuah mukim juga dalam masyarakat, dan di sekolah juga kita anggap sebagai satu kelompok masyarakat. Jadi sosiologi meneliti, pembentukan dan corak hubungan sosial manusia dan kelompoknya. Sosiologi ialah kajian masyarakat yang termuda. Jadi ini adalah satu sains masyarakat, bukan kajian, sains kemasyarakatan yang termuda, yang mana amat memberikan peranan penting untuk kita mengkaji
supaya dapat kita membentuk masyarakat kita ke arah yang lebih sempurna, yang baik, dan dapat menjadikan masyarakat kita masyarakat yang terbilang dan boleh diikuti oleh semua masyarakat yang ada lain di dunia. Jadi kita itulah dan bahawa kita akan boleh bagi contoh kepada masyarakat. Macam saya bagi contoh yang lepas, macam mana masyarakat Jepun dilatih di peringkat mungkin dekat tadika lagi di sana, dan akhirnya dia bila dia hidup dalam masyarakat dan dia berhijrah ataupun berada di luar daripada masyarakat Jepun sekalipun, dia masih mengamalkan apa yang telah dipelajari. Dan akhirnya itu ialah kesan daripada apa yang hubungan kemasyarakatan yang ada di negara Jepun, iaitu dari segi didikannya, dari segi perlakuan, menyebabkan lahirnya masyarakat yang boleh kita jadikan contoh, walaupun bukan semuanya akan macam tu, tapi yang baik kita boleh jadikan teladan, yang buruk kita boleh jadikan sepadan. Itu yang kita harapkan, supaya bidang yang kita kaji ini satu bidang yang boleh membantu kita lah, terutamanya akan bergelar seorang guru dan membantu kita memahami tentang kehidupan yang ada dalam kelompok masyarakat di sekolah itu sendiri. Paling pentingnya di sekolah itu sendiri. Jadi konsep sosiologi pendidikan, tadi kita bercakap tentang sosiologi umum. Jadi mengikut Ottaway 1964 dalam buku yang ditulis oleh Syarif Al-Sagoh, sosiologi adalah satu bidang sains kemasyarakatan. Sosiologi pendidikan adalah sains sosial yang menggunakan ilmu sosiologi untuk mengkaji bidang pendidikan dalam sebuah masyarakat. Jadi dengan konsep sosiologi yang digunakan pakai pada peringkat awalnya telah diturunkan penggunaannya di peringkat sekolah dan juga peringkat institusi pendidikan untuk mengkaji bidang pendidikan dalam sebuah masyarakat. Apakah kesan pendidikan dalam masyarakat, apakah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan masyarakat melalui pendidikan yang ada di negara kita. Jadi sosiologi pendidikan melihat pendidikan dari perspektif sosiologi. Jadi maknanya kita melihat pendidikan yang ada di sekolah ataupun di mana-mana institusi dalam perspektif sosiologi. Maknanya kita menggabungkan antara sosiologi dan juga pendidikan, dan akhirnya kita membentuk satu yang kita namakan sebagai sosiologi pendidikan, di mana menggunakan kaedah sosiologi dalam pembentukan pendidikan di negara kita. Jadi itu yang kita gabungkan dan disebut sebagai sosiologi pendidikan, yang agak berbeza dengan psikologi pendidikan. Jadi kajian ini iaitu psikologi sosiologi pendidikan mengenai bangsa, kelas sosial dan beberapa tunjuk sosial yang lain, contoh agama dan sebagainya, yang mempengaruhi pencapaian di sekolah. Contohnya kita boleh menjalankan kajian dalam sosiologi pendidikan bagi memahami tingkah laku dan peranan murid. Tingkah laku dia, kenapa dia bertingkah laku sedemikian, kenapa pelajar ini agak terasing, mengasingkan diri, kenapa pelajar ini agak sensitif. Jadi kita boleh kaji. Begitu juga kita boleh mengkaji guru, kenapa guru ini kurang bercakap dengan pelajar, dan lebih menggunakan arahan, ataupun guru ini, kenapa guru ini terlalu ceria dalam kelas, dan begitu juga kita boleh juga mengkaji tentang memahami dan mengkaji tentang pentadbir yang ada sekolah dari segi penungkanannya, kenapa pelan-pelan ini orang selalu melihat dia sebagai seorang yang hebat. Jadi kita boleh gunakan ilmu ini untuk mengkaji dan akhirnya memberi kesan kepada kita sebagai guru di sekolah. Jadi selain itu ia juga berfungsi sebagai fungsi kerajaan berhubung dengan pendidikan. Jadi menggunakan sosiologi ini sebagai sebuah kerajaan yang akan berhubung dengan pendidikan untuk melihat sejauh mana keberkesanan, keperluan yang boleh kita bantu di peringkat sekolah. Jadi selain itu juga ia juga menganalisis bilik darjah, melihat darjah adakah sesuai tak sesuai, adakah sesuai dengan bilangan murid ataupun terlalu padat dan sebagainya. Mengkaji analisis sekolah itu sendiri dan juga sistem sekolah. Bagaimanakah sistem, walaupun kita dibekalkan dengan satu dasar yang sama ataupun satu peraturan yang sama, tapi kadang-kadang berlaku juga perbezaan antara sistem sekolah ini A dengan sistem sekolah ini, sekolah B. Jadi walaupun apa yang kita nak ialah walaupun berlaku sedikit perbezaan dari segi sistem sekolah tersebut, namun dia tidak akan menjejaskan dasar-dasar yang telah dilaksanakan di peringkat atasan. Jadi kita tak nak apa yang kita laksanakan di sekolah ini mengubah dasar asas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya dan kerajaan Malaysia sendiri dalamnya.
Jadi dan dia juga sebagai satu sistem sosial dalam institusi masyarakat. Jadi kajian ini boleh kita gunakan sebagai satu instrumen untuk melihat sistem dan juga institusi dalam sebuah masyarakat, sama ada masyarakat itu berada di bandar atau berada di luar bandar. Jadi kita dapat katakan bahawa sosiologi pendidikan ini amat penting sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik untuk memahami berkaitan dengan apa yang akan dia hadapi di sekolah nanti. Sebab bila kita berada di sekolah ataupun mana-mana institusi pendidikan, kita akan berhubung dengan berbagai individu. Ada dari kalangan pelajar, ada dengan rakan-rakan sejawat, ada kalangan pentadbir, ada dalam kalangan ibu bapa. Jadi ini kita harapkan dengan adanya ilmu sosiologi pendidikan ini dapat membantu kita memahami apakah kehendak, apakah keperluan dan apakah yang boleh kita bantu dan kita lahirkan, dan kita boleh jadikan sekolah tersebut, khususnya itu sekolah yang boleh melahirkan para pelajar yang cemerlang dan seiring dengan apa yang kita gariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Dan untuk makluman semua pelajar, sosiologi pendidikan ini kita jalankan dalam dua bentuk pendekatan, iaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro, di mana saya akan terangkan dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan mikro dan makro dalam slide yang seterusnya. Jadi pendekatan makro berkait rapat dengan teori-teori dalam sosiologi pendidikan, iaitu teori fungsionalisme dan teori konflik. Dalam makro ada dua teori, manakala dalam sistem mikro pula berkait rapat dengan teori interactionisme. Jadi maknanya kita ada dua untuk makro dan satu untuk mikro. Dan kita akan tengok sampai ini apakah yang dimaksudkan dengan makro dan apakah yang dimaksudkan dengan mikro. Dan saya rasa para pelajar pun telah memahami secara dasarnya apakah yang dimaksudkan dengan makro dan apa juga dan juga pendekatan mikro. Jadi makro mikro ni ada satu perbezaan, dan kita akan tengok dengan lebih jelas apa yang akan saya sampaikan dalam slide ataupun dalam hujahan ataupun dalam kuliah kita yang akan datang kejap lagi. Okey, jadi kita tengok pada pendekatan makro. Ahli sosiologi mengkaji peristiwa yang berlaku dalam masyarakat dengan mengkaji makro. Itu makro maksudnya bagaimana perlakuan manusia dipengaruhi oleh masyarakat. Jadi satu yang lebih besar kajiannya, melibatkan masyarakat yang mana telah memberi kesan kepada suatu individu. Sebagai contoh, kajian ini meninjau tentang perpalingan pengguna perpustakaan di negara Malaysia. Kajian jenis ini memerlukan responden yang memiliki keseluruhan pengguna perpustakaan, maka pengumpulan data perlu dijalankan dengan makro untuk melihat sejauh mana perpustakaan menolong pengguna dan adakah perpustakaan menyediakan keperluan pengguna dan apakah halangan penggunaan. Ini masuk dalam kajian sidik, iaitu kuesioner. Jadi maksudnya pendekatan makro ini pendekatan yang luas, di mana untuk mengkaji, contohnya kita mengkaji para pelajar IPG. Pelajar IPG, maksudnya IPG ini kita ada 27 IPG, mana ni responden perlu melibatkan ke 27 IPG ini ataupun sebahagian besar daripada IPG. Jadi itu maksudnya pendekatan makro yang lebih luas. Kita mengkaji adakah kemudahan di semua IPG itu memberi kepuasan kepada para pelajar. Jadi kajian ini melibatkan banyak responden. Kita ambil daripada IPG Utara, daripada Tengah, Timur, Sabah, Sarawak, dan itu kita namakan pendekatan makro, iaitu yang lebih luas, yang lebih ramai dan memerlukan responden yang ramai. Barulah kajian itu kita anggap sebagai sah dan boleh membantu untuk melihat apakah keperluan. Kalau kajian kita dengan keperluan, kita boleh lihat apakah keperluan yang perlu ada dalam sebuah IPG contohnya. Jadi kajian ini kita namakan sebagai pendekatan makro, iaitu pendekatan yang lebih besar, lebih luas untuk dalam sebuah kajian.
Kemudian bila kita dengan makro, dia melibatkan teori fungsionalisme, iaitu masyarakat selalu dianggap sebagai tubuh badan yang mempunyai bahagian-bahagian dengan fungsi tertentu. Jadi teori fungsionalisme menjelaskan mengenai organisasi sosial dan menerangkan bagaimana organisasi itu ditahankan. Menurut teori ini, struktur sosial akan menentukan kemauan masyarakat, dan pekaji-pekaji telah merumuskan 3 andaian untuk stability, harmoni dan evolusi. Maksudnya teori fungsionalisme ini dia mengkaji masyarakat dan beranggapan dan meletakkan masyarakat itu sebagai anggota, contohnya sebagai anggota dalam tubuh badan. Kita ada tangan, apa fungsi dia? Kita ada mata, apa fungsi dia? Telinga, ada fungsi dia? Kaki, ada fungsi dia? Jadi kajian fungsionalisme melihat kepada fungsi-fungsi masyarakat dalam sebuah kelompok. Jadi macam dia ada kelompok sebagai pemimpin, ada kelompok, ada fungsinya sebagai pengikut, ada fungsinya sebagai penasihat. Jadi kajian fungsionalisme ini lebih kepada fungsi itu sendiri dalam masyarakat, kerana dengan adanya fungsi-fungsi yang tepat, maka akan lahirlah masyarakat yang berdaya saing dan boleh menjadi penggerak kepada masyarakat sendiri. Jadi itu mana kalau satu masyarakat yang perlu berfungsi dengan fungsi yang tersendiri tapi gagal untuk melaksanakan fungsi tersebut, makanya masyarakat itu akan tidak berjaya dilahirkan dengan cemerlang. Kita ambil contoh jari kita, jari kita ada 5. Ada jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis, jari kelingking. Jadi semua jari ini ada fungsi dia. Cuba kita bayangkan jari kita satu ibu jari. Betul dia nama ibu jari. Cuba kita letakkan tempat di mana kita tidak ada ibu jari. Jadi pergerakan kita akan terbatas. Kita nak genggam pun terbatas, kita nak memegang pun terbatas. Jadi itu fungsi. Mana? Itu juga dengan jari telunjuk, dia ada fungsi dia. Itu juga dengan jari tengah ada fungsi dia. Jari kelingking ada fungsi dia. Jari manis ada fungsi dia, dan jari kelingking ada fungsi dia. Jadi semuanya dianggap sebagai saling berkait antara satu sama lain. Kalau cacat satu, hilang satu, maka tidak sempurna masyarakat tersebut. Terutamanya kalau hilang pemimpin sebagai ibu jari, pemimpin hilang, jadi ini akan masyarakat yang sebagai pengikut akan jadi kacau balau. Jadi itu maksudnya teori fungsionalisme ini lebih mengkaji kepada fungsi. Dan kita beri contoh tadi tentang jari cukup. Jadi kita ni dah cukup untuk jadikan bukti bahawa fungsi-fungsi ini tidak kita mesti laksanakan dengan terbaik. Sebab apabila kita hilang satu fungsi dalam jari kita, makanya pergerakan kita akan menjadi terbatas. Dan itu dalam masyarakat kita ada, dalam masyarakat Malaysia kita ada dari segi negeri, kita ada ketua menteri ataupun menteri besar, kita ada esko, kita ada turun kepada penghulu kita turun kepada ketua kampung, dan akhirnya kepada peringkat bawah lagi imam dan sebagainya. Jadi semua ini ada fungsi-fungsi yang tertentu untuk menentukan bahawa peranan yang diorang mainkan akan memberi kesan terhadap keharmonian masyarakat. Kalau ada pemimpin yang suka menghasut, ada ketua kampung yang bias, ada ketua kampung yang pilih kasih. Jadi keharmonian masyarakat tidak akan wujud dalam kelompok tersebut. Tidak akan jadi kacau balau. Ini adalah kacau balau. Maknanya akan ada tidak puas hati, akan berlaku satu pendaman perasaan menyebabkan berlakunya suatu tindakan yang kadang-kadang kita tidak jangka akan berlaku dalam sesebuah masyarakat. Pembunuhan, pukul sana, pukul sini, kemudian ada fitnah sana, fitnah sini, keji mengeji. Jadi itu yang kita tak nak. Dan sebab kita tidak memainkan peranan yang betul dalam masyarakat. Walaupun kita tidak ada jawatan dalam masyarakat, kita sebagai individu ada peranan kita dalam masyarakat. Walaupun kita hanya sebagai pengikut peringkat bawahan, tapi kalau kita sendiri tak mainkan peranan dalam masyarakat yang besar tersebut juga akan terjejas. Katalah kita ada 50 rumah, semua rumah tu tak jaga kebersihan. Jadi satu masyarakat tidak mengamalkan kebersihan dan akan menjejaskan satu rumah tidak mengamalkan kebersihan yang baik dengan sampah saraknya, jadi dia akan menjejaskan masyarakat secara keseluruhan. Dan kalau ramai yang berfikiran tidak menjaga kebersihan itu satu yang biasa, jadi akan menjadikan
keseluruhan masyarakat tersebut. Jadi ini yang dinamakan bahawa fungsi-fungsi itu penting, walaupun kita tidak ada jawatan dalam satu pertubuhan organisasi banyak, tetapi peranan kita bukan peranan yang kecil. Kita juga peranan besar untuk menjadikan masyarakat itu lebih harmoni dalam kehidupan setempat. Kemudian teori konflik. Teori konflik maksudnya apa yang tidak boleh jawab oleh teori fungsionalisme akan dijawab oleh teori konflik. Jadi dia ada hubung, dia ada saling bantu-membantu. Ini tak boleh, teori ini tak boleh, teori ini akan bantu. Teori konflik ini dia menganggap bahawa akan berlaku permasalahan di antara individu dan kumpulan-kumpulan di mana mereka akan cuba mempertahankan idea dan pendapat masing-masing. Jadi teori ini mengatakan bahawa akan berlaku permasalahan apabila wujudnya individu ataupun kelompok yang akan melahirkan pendapat mereka dan merasakan pendapat itulah yang paling baik dan patut diterima oleh orang lain. Jadi ini maksudnya konflik yang akan berlaku. Ini dalam masyarakat kita pun kita ada nampak apa yang sedang berlaku sekarang. Kita ambil contoh berkaitan dengan mungkin dari pentadbiran, mungkin berkaitan dengan kepimpinan di peringkat pusat, kepimpinan di peringkat negeri, kepimpinan di peringkat kampung, peringkat mukim. Ini dah berlaku. Masing-masing akan mencetuskan idea-idea yang mengatakan bahawa ini idea yang terbaik. Ini idea yang patut diikut oleh semua orang. Ini ide yang hebat. Ini yang akan mencetuskan satu hasil yang terbilang. Jadi ini berlaku. Dan kita nampak memang ini pun berlaku dalam masyarakat sekarang ni. Banyak yang tambah pula ada dengan media sosial, masing-masing akan membuat live, maksudnya akan membuat video berkaitan dengan hujah-hujah, berkaitan dengan pendapat, berkaitan dengan teori sendiri, apa saja yang dilaksanakan di peringkat dasar, di peringkat negeri akan dibincangkan, dan idea tersebut hanya untuk disebarkan dan mendapat sokongan daripada orang-orang lain yang mendengar atau melihat. Jadi ini memang dah berlaku dalam masyarakat kita. Kita tengok dalam YouTube, kita buka YouTube, akan ada saja orang yang bercakap, akan ada saja orang yang bercakap entahkan idea dia. Kalau orang agama pun ada, walaupun benda sama, tapi masing-masing akan berhujah mengikut hujah dia, dan masing ini akan berhujah mengikut hujah dia, walaupun kadang-kadang benda itu benda yang kecil yang boleh kita tak perlu berbesarkan. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, kita nampak benda ini sedang berlaku dan kemungkinan akan terus berlaku dengan adanya media sosial sekarang. Masing-masing boleh bercakap, masing-masing boleh mencetuskan idea, masing-masing boleh upload dalam Instagram, boleh upload dalam Facebook, boleh upload dalam TikTok, sebagainya, semua media sosial. Jadi kita sebagai masyarakat dan orang yang berilmu, yang ada ilmu, kena dengar, boleh lihat, tapi kita kena ada pertimbangan yang betul untuk memilih adakah pendapat ini, adakah idea ini, adakah pandangan ini boleh kita terima bulat-bulat ataupun perlu kita tengok, perlu kita kaji adakah pendapat ini suatu yang pendapat yang akan mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat. Jadi kita boleh dengar, saya pun mendengar, saya pun melihat. Kadang-kadang kita tak perlu komen pun, kita dengar, lihat, dan kita fikir betul ke dia cakap, betul ke apa yang dia kata ni. Jadi kita boleh dengar, boleh tonton, dan paling penting kita sendiri perlu pertimbangkan adakah pendapat ini, adakah idea ini boleh kita terima dalam diri kita. Sebab kita ialah individu yang mewakili sesebuah masyarakat. Kalau kita pegang terus ambil, orang bagi kita ambil, orang cakap kita ambil, dan kita pun sebar dalam masyarakat, jadi akhirnya masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang tidak harmoni. Mungkin masing-masing akan ada tidak puas hati. Tambah pula kita ambil benda itu sebagai yang betul, sedangkan itu ialah benda-benda yang fitnah, benda-benda yang direka-reka. Jadi kita pun sebarkan dalam masyarakat. Kita bercakap dengan si A, kan si A akan kongsi dengan si B, si B akan kongsi dengan si C, dan akhirnya masyarakat akan menjadi pecah belah, dan masing-masing akan cuba mempertahankan pendapat masing-masing, walaupun pendapat ataupun idea tersebut belum tentu kesahihannya dan belum tentu boleh membantu masyarakat secara keseluruhan. Jadi pada pelajar semua kita kena berhati-hati lah. Berhati, kita masing-masing saya tahu
Semua pelajar ada Facebook, semua pelajar ada Instagram, semua pelajar ada banyak saluran dalam media sosial. Jadi yang paling penting kalau ada sesuatu tu, jangan terus kita kongsikan, jangan terus kita jadikan sebagai pegangan kita. Kita kaji dulu, tanya pendapat, tengok bagaimana buku, tengok pendapat dan macam-macam lah yang boleh kita buat supaya kita dapat menapis keseluruhan idea, pendapat, cetusan dalam media sosial, dan kita ambil yang mana betul-betul kita boleh jadikan panduan pada diri kita dulu. Dan belum kita sebarkan pada orang lain, dan sebaran kita perlulah sebaran yang betul-betul sahih, yang betul-betul boleh membantu masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang penting. Jangan kita terus sebarkan, tersebarkan si A dah mati, kita tengok tak sampai satu mesej, itu adalah fitnah. Jadi kita telah menyebarkan satu fitnah, dan ini menyebabkan masyarakat kita akan terkesan dengan apa yang telah kita lakukan, walaupun agak simple, tapi kita kena ingat, sekali kita kongsi, benda ni akan dikongsi berkali-kali. Jadi kena hati-hati semua pelajar. Kemudian pertanyaan mikro, tadi kita tentu dalam makro satu kajian yang melibatkan populasi ataupun responden yang ramai untuk kita melihat apakah keperluan, contohnya kajian tentang keperluan. Jadi kita akan kaji banyak responden di kata IPG lah, di sekolah lah. Jadi teori mikro menitikberatkan kepada teori interaksionisme, iaitu lebih fokuskan pada proses pengkaji, akan mengkaji soal responden sahaja dan hanya di sekolah yang dipilih saja. Ini mikro maknanya dia lebih kecil. Mana kita anggap macam ni macam ni. Kalau tiga-tiga ni lah, mana yang tiga-tiga ni, yang atas tu ialah makro, yang bawah tu ialah mikro. Itu dia lebih kecil. Maknanya kalau dia mengkaji tentang pelajar, contohnya kita semua pelajar akan bergelar guru pendidikan civic, pendidikan seni atau civic, seni visual. Jadi kita nak mengkaji berkaitan dengan kenapa pelajar ini agak kurang berminat dalam subjek pendidikan seni contohnya. Jadi kajian kita anggap sebagai kajian berbentuk mikro, pendekatan mikro, lebih kecil. Tapi kalau kita libatkan semua negeri, satu negeri kita buat kajian, mana itu lebih kepada mikro, makro, itu lebih besar. Jadi yang kecil kita buat di sekolah. Kenapa pelajar tidak berminat dalam subjek seni contohnya? Kenapa pelajar lebih berminat kepada subjek PJ? Jadi kita kajian kita itu pada satu sekolah saja. Itu kita namakan pendekatan mikro. Iaitu pendekatan mikro merupakan sistem yang bukan dipaksa kerana ia mempunyai kebiasaan tersendiri atau yang dalam menginterpretasikan pendapat sendiri dalam segi mana dia, kita kajian kita ni kita tak boleh kongsi dengan orang lain, dan orang lain pun tak boleh ambil kita punya hasil kajian. Contohnya kita buat kajian di sekolah A berkaitan dengan pendapat pelajar sekian berkaitan dengan subjek seni. Jadi hasil kita tu cuma kita boleh gunakan di dekat kita, sebab kita dihalang oleh banyak halangan, banyak tapisan. Mana sekolah B tak boleh gunakan kita punya kajian, sebab mungkin situasi sekolah dia tak sama, pelajar dia tak sama, sosioekonomi sekolah pelajar dia tak sama, masyarakat sekitar pun tak sama. Jadi dia perlu adakan kajian mikro yang tersendiri, pendekatan mikro sendiri. Tak boleh gunakan kajian kita. Sebab ini kita kaji sebab kenapa pelajar sekolah A tidak berminat. Jadi dia kena, kalau dia perlukan data berkaitan dengan topik yang sama, dia kena buat kajian yang sama di sekolah dia, baru dia dapat yang valid. Kalau tak valid, sebab kajian yang kita buat mikro ni di sekolah kita saja, dia tak boleh gunakan untuk peringkat di sekolah lain. Itu mikro, mana dia lebih kecil. Kenapa pelajar tak minat seni, kenapa pelajar suka PJ contohnya, kenapa pelajar suka bercakap bila cikgu bercakap. Jadi bila kajian itu tentang di sekolah tu saja, dan lebih kecil di kelas kita saja. Mungkin kelas lain tak macam tu. Jadi ini mikro. Jadi kalau kita buat kajian tentang pelajar suka bercakap, bila cikgu bercakap, kita juga tidak boleh menggunakan kajian daripada orang lain. Sama juga, ini kita kena kaji, tengok kita punya sistem sekolah kita, sosioekonomi pelajar kita, pendekatan di sekolah kita, dan yang memang akan berbeza daripada sekolah B, dan betul kita tak boleh terima kajian A untuk digunakan oleh sekolah B, tidak boleh diterima. Sebab kajian kita ini
mempunyai perbezaan yang kita sendiri tidak tahu apa yang membezakan. Jadi kita kena buat kajian baru kita tahu kenapa benda ini berlaku. Okey. Okey, kepentingan sosial pendidikan, kepentingannya kita tengok satu-satu, iaitu menyiasat dan menemui fakta-fakta sosial dan undang-undang yang mana teori dan amalan pendidikan tetap sebagai besar. Jadi kita nak menyiasat fakta sosial dan sebagainya lah untuk menjadikan pendidikan kita ni suatu pendidikan yang boleh memacu ataupun menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan hebat. Dan menggabungkan pengetahuan prinsip sosiologi dalam pendidikan asal menunjukkan macam mana pendidikan. Prinsip sosiologi tadi kita dah tengok sosiologi dari segi kehidupan dia, dari segi masyarakat. Sosiologi lagi mungkin kehidupan dia di sekolah, di rumah mempengaruhi kehidupan dia di sekolah, dan bila kehidupan di sekolah mempengaruhi sistem pendidikan yang ada di sekolah. Jadi memberi tumpuan pada hubungan antara proses persekolahan, amalan dan hasilnya berdasarkan masyarakat secara keseluruhan. Jadi apapun kita laksanakan di peringkat sekolah, tak hendak ya kita setuju atau tidak, ini adalah untuk memberikan hasil yang semaksimal mungkin kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi menganalisa proses sosialisasi antara sekolah dan masyarakat di luar sekolah, sosial pendidikan dalam masyarakat dan kesan terhadap hierarki sosial. Jadi keseluruhannya kita anggap sosial pendidikan ini penting kerana ia akan menentukan hala tuju masyarakat yang sekitar yang terhasil daripada didikan yang ada di sekolah. Sebab dengan ada latihan di sekolah lah akan lahirkan masyarakat yang menjadi pemimpin yang hebat dalam masyarakat dia sendiri. Jadi ataupun masyarakat di peringkat pusat, kepimpinan di peringkat negeri. Jadi semuanya bermula sekolah, dan kajian ini membantu kita untuk menjayakan apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan supaya dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang di sekolah dan cemerlang juga dalam kehidupan dia sebagai anggota masyarakat di luar. Jadi kalau benda itu berlaku, mana kita akan berjaya melahirkan masyarakat yang boleh kita banggakan suatu hari nanti. Okey, saya mengharapkan supaya benda ini dapat diperbincangkan, dan saya mohon kepada semua pelajar yang 18 orang ini tolong wujudkan 6 kumpulan 6/3/18 dan tolong bincangkan topik ini secara yang bersama lah, sama-sama melihat apakah implikasi psikologi pendidikan dan sosiologi pendidikan pada pendidikan. Dan benda ini bila dah dibincangkan, insya-Allah kita akan cuba minggu hadapan kita akan cuba tengok hasilnya, dan saya akan maklumkan kepada semua pelajar bagaimanakah pendekatan ini, dan refer atau merujuk kepada Google Classroom bagaimana bahan-bahan ini boleh dihasilkan dan bagaimana caranya bahan ini boleh disalurkan kepada saya untuk saya nilai. Jadi untuk peringkat awal cuba hasilkan dulu 6 kumpulan. Satu kumpulan ada 3 orang, dan bincangkan, setelah ada kumpulan cuma bincangkan apakah implikasi, dan bila dah dapat bahan-bahan tersebut dalam masa besok ataupun lusa saya akan maklumkan dalam Google Classroom bagaimanakah bentuk hasil ini dapat perlu dihasilkan, dan apa tindakan selanjutnya saya akan maklumkan pada hari Jumaat nanti. Pada peringkat sekarang ni cuma bentuk kumpulan dulu, dan bila dah dapat kumpulan berikan tajuk ini untuk diperbincangkan, dan pendekatan cara akan saya maklumkan sama ada hari Khamis atau hari Jumaat lah. Jumaat 2 hari ini, mana sama ada dalam bentuk video, tapi saya prefer ataupun dalam bentuk sebagainya saya akan maklumkan kemudian. Jadi untuk peringkat ini bincang dulu, grup dulu, dan nanti suruh ketua kumpulan dalam 3 orang tu, dan dia akan berperanan untuk menyerahkan apakah hasilan ini, dan menyerahkan kepada saya untuk saya nilai sebagai satu kerja yang bahawa pendekatan ataupun bahawa kuliah ini telah berjalan dengan baik. Jadi saya setakat itu dulu berkaitan dengan sosiologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi akan datang, dan saya harapkan semua pelajar dapat memahami apa yang telah saya sampaikan berkaitan dengan psikologi pendidikan dan sosial pendidikan, dan saya menyarankan semua pelajar untuk
mencari bahan-bahan tambahan kaitan dengan dua tajuk ini supaya lebih memahami dan lebih mendalami, boleh mendalami lagi apakah bidang ini dan apakah yang boleh kita gunakan melalui pendekatan psikologi pendidikan dan pendidikan untuk membantu kita menjadi guru yang hebat dan boleh dibanggakan di sekolah nanti. Sekian, saya cakap itu dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dan apa-apa makluman saya akan sampaikan melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom supaya dapat kita lebih berjaya lah memahami tajuk yang telah kita sampaikan, apa kita pelajari pada minggu ini dan minggu-minggu yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Jaga diri, stay safe, stay home dan sama-sama kita putuskan menangani COVID-19 untuk kita lebih bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.